saya telah mencadangkan supaya gaji Menteri Kerja Raya dipotong sebanyak RM10. RM10 tu simbolik lah. Itulah yang ada dalam peraturan mesyuarat. Oleh kerana kegagalan beliau dalam 3 aspek. Yang pertama, budaya rundingan terus. Rundingan terus yang menyebabkan kontrak diberi kepada orang yang tidak ada kemungkinan, tidak ada kemampuan dan kelayakan dan dengan harga yang tinggi. Ni dia jawab pun secara cincai. Akhirnya jawapan dia hanya 5% daripada jumlah kontrak. 5% daripada jumlah kontrak. Dia kata ada 6,000 lebih kontrak. Saya tak tahu nilai-nilai kontrak yang 6,000 ni besar ke kecil. Yang 200 yang diserah secara runding terus, tak tahu besar ataupun kecil. Kemungkinan tu yang besar-besar. Itulah yang saya sebut, jangan beri peratusan mengikut jumlah, beri peratusan mengikut nilai. Nombor 1. Nombor 2, berikan anggaran berapa harga yang sebenar berbanding dengan harga yang runding terus. Lalu ini baru kita dapat nampak apa dia punya kos dia. Lepas tu dia kata ada yang orang beri design dan sebagainya, lepas tu kita beri pada dia. Kalau orang beri design, kita ambil design dia, kita bayar mereka untuk design tu. Lepas tu kita terima projek itu, kita tender projek itu, tapi kita bayar dia untuk dia punya kerja. Dengan cara itu ianya mudah. Kalau tidak, orang dalam ada maklumat dalam, dia tahu kerajaan nak bina istana negara, lalu datanglah syarikat ABC ni, dia buat tawaran. Lalu syarikat ABC ni oleh kerana dia buat tawaran, dia dapat kontrak. Apa nilai, apa harga, tak tahu cara nak menilai sejauh mana ianya nak harga yang terbaik. Lalu itu satu alasan ataupun sebab yang pertama, iaitu rundingan terus. Jelas daripada jawapan dia, business as usual. He is not apologetic, dia tak kata dia akan ubah, dia tak kata apa, dia kata ianya perkara biasa. Dan atas sebab-sebab tertentu ianya akan diteruskan. Nombor 2, bila ada projek yang telah diberi, sama ada melalui rundingan terus ataupun melalui tender, bila ianya gagal, dia punya mekanisme untuk nak selamatkan projek itu tidak memuaskan. Apa mekanisme dia? Terminate, retender. Seperti Hospital Shah Alam. Dengan mekanisme yang seperti ini, apa yang akan berlaku? 1 bulan, 1 tahun tak ada kerja di tapak. Kerana apa? Kerana bila terminate. Lepas terminate ni nak buat tender dokumen. Lepas tu nak panggil tender, nak buat evaluation, dan sebagainya. Akhirnya 1 tahun, daripada Jun tahun ini, Hospital Shah Alam kerja berhenti di site. Sekarang ini dia sebut tender baru keluar, jemput untuk ambil tender dokumen. Another 3 months baru closing. 3 months baru award. So 1 whole year habis. Lepas itu 30 bulan nak habiskan projek itu. Sedangkan projek ini asalnya November 2010. It should have been ready. It should have been ready now. Tapi menteri ni dia bangga dengan mekanisme ataupun prosedur yang dia buat. Dia terlupa yang matlamat yang sebenarnya, iaitu selesaikan kontrak pada waktu yang sepatutnya dengan harga yang paling minima ataupun yang telah dipersetujui. Ni yang dia lupa. Dia tender, it's costing us another 30 months on top of a year. It's going to be a higher price. Pasal bila dia tender, kontraktor yang baru nak masuk ni, dia pun akan menilai balik struktur-struktur kerja-kerja yang sebelum itu, dia sanggup terima ataupun tidak. Banyak complication. Sama ada dia yakin dengan the quality of the work of the previous contractor is going to be an issue. So menteri ni dia dah hilang, dia tak tahu priority dia. Priority dalam nak selamatkan satu projek ialah masa dan nilai kontrak. Dua-dua dia tak ambil kisah. Masa 1 tahun habis, 30 bulan lagi tambah, harga definitely more. So saya punya cadangan, biar JKR ambil alih projek itu. Jalan. Take over the project. Become the project manager with the kementerian backing it. Gunakan subkontraktor yang ada. Kamu jaga projek itu, kamu tahu siapa yang boleh perform, siapa yang tak boleh perform. Kamu buat laporan. Ada mekanisme, take over the project dan selesaikannya dengan tempoh masa yang tersingkat. Dengan kos
dalam kontrak asal. Tak payah nak retender. Ya. Tapi semua ni dia macam tak nak dengar. Ya. Dan yang ketiga, isu quality. Quality pun dia tak sebut. Dia tak mahu. Ya. Dia bukan soal design tak betul. Design is always correct. Hanya bila dibina tak ikut design. That is the issue. Ya, quality ni. Ya. Tak ada mana yang JKR panggil projek design dia tak betul, nak kena tambah beam size ke apa yang seperti mana yang disebut oleh siapa tadi? Yang lenggak apa? Ledang. Yang daripada Ledang kata nak tukar beam size. Bukan itu. Design dah betul. Pelaksanaan, pemantauan. Ya. So inilah yang kelemahan-kelemahan yang perlu diadres. Tapi ya, saya pun tak tahu nak komen lah macam mana. I mean 30 months, it's supposed to be ready now. The hospital is supposed to be ready now. Sekarang ni hospital dekat Tengku Ampuan Rahimah tu is dah overflowing. Dulu saya ceritakan seorang wanita yang pergi, dia nak operate, jari kaki dia satu dah hitam because dia ada apa ni, she's diabetic. Tapi operating theatre tak cukup. Paksa tunggu, akhirnya 3 jari kena potong. Ya. So tu yang kes yang kita tahu. Ya, itulah yang saya kata, rawatan yang yang dilewatkan maknanya rawatan yang dinafi lah. So in the end the sickness, the illness gets worse. Ya, menteri tak faham benda ni. Dia tak nampak kat bawah, ya. So ni benda-benda delay 30 bulan ni bukan on paper, this has actual serious implications to the rakyat. If I'm not mistaken, currently about 28%. Okay. The reason why it's 28% is because ni percentage mengikut nilai kontrak. Okay, it's an S curve based on value. Okay. Now, bila dia dah siap structure, machinery come in. Machinery ni 60%. The equipment, the X-ray, the HANU dan sebagainya. The hospital, kalau you pergi kepada the site, you will see the structure is almost all ready. Structure dia, the main beams, the floor, semua dah siap. Once you bring in the equipment ni you're just waiting. Dia datang, you sampai, you pasang. So that is the fact yang dia tak nak saya jelaskan tadi dalam dewan. So the reason why it's only 23% is because it's based on the value of the contract. It's not based on the actual katakan structure. Kalau dia buat percentage of the structure of the building, maybe it's almost 60% already completed. Now you've got to bring in the X-ray machine. You've got to bring in all the what do you call it, the CT scan machine. You got to bring in the operating theatre punya equipment. Ni semua yang nilai tinggi-tinggi. Yeah? So that one has got nothing to do with the actual construction. And that's the question that you should, because now when you bring in a new contractor, dia kena reorder the equipment. The current contractor yang order, pasal it's a build and design and build. So the old previous contractor dah order barang-barang ini. Yeah? But now when you terminate, so yang dia punya order cancel lah. So now the new contractor comes in, he has to reorder. Yeah? So I mean if the menteri memberikan kepentingan kepada persoalan the speed of completion, dia berikan kepentingan kepada nilai harga kontrak, ya, then he will be willing to engage and debate it out with me. Tapi dia tak sanggup. Ya. This is the problem, and he's happy. Dia bangga dengan 30 bulan. Saya terkejut, ya, 30 bulan. It's like as though it's a complete restart lah. When 30 bulan lagi. Lepas kalau dapat. Ni sekarang bila kontraktor baru masuk, dia kata, this structure I don't know whether I can guarantee this structure it wasn't built by me. What you going to say?